Okey, jadi hari ni kita akan sambung chapter 3 Consumer Mathematics ataupun Matematik Pengguna. Saving and Investment, itu kita dah belajar dah minggu lepas dengan waktu kelas PG. Jadi hari ni kita akan masuk bahagian Credits and Debts. Kita dah sentuh 3.1, kita akan masuk 3.2. Pengurusan kredit dan hutang, kalau bahasa Melayunya lah. Tapi awak DLP kan, Dual Language Program kalau kat MRSM. Awak belum belajar bahasa Inggeris sepatutnya. Tapi tak apa, saya cuba campur-campur bahasa Inggeris bahasa Melayu. So 3.2 kita ada pengurusan kredit dan hutang. So, dalam subtopik 3.2 ni, kita akan belajar macam mana nak explain meaning ataupun maksud kredit dengan debt, hutang lah. Lepas tu macam mana nak describe wise management, macam mana pengurusan kredit dan hutang ni. Sebab apa? Benda ni penting lah. Sebab kalau tak, awak boleh jadi bankrupt dan sebagainya. Lepas tu kita akan belajar untuk describe advantage and disadvantage of credit card usage, penggunaan credit card. Dan yang keempat, kita akan belajar impact of minimum and late payments for credit card usage. And lastly, kita akan belajar solve problem regarding credit and loan, kiranya calculation lah. Okay. So yang pertamanya, apakah itu credit? What is credit? So basically, credit is generally defined as contractual agreement between lender or supplier, usually bank lah, and borrower or consumer ataupun customer bank tu. Maksudnya kita lah orang yang nak guna bank tu kan, yang simpan duit kat bank. So dia adalah satu bentuk agreement ataupun kontrak antara kita dengan bank. So consumer ataupun kita ni, kita boleh pinjam duit from a supplier for any usage or purchase and agree to repay within certain period of time. Maksudnya kita pinjam duit, lepas tu kita buat kontrak agreement yang kita akan bayar dalam satu masa yang kita dah agree lah dalam kontrak tu. So in short, kredit ni adalah satu bentuk postponement lah, macam kita tangguh pembayaran. Bank tu akan bayar dulu untuk kita. Of payment facility provided by supplier to consumer. Okay, faham Simple je kan kredit ni. Okay. So macam mana nak gunakan kredit ni? So kalau kita nak guna kredit, biasanya daripada bank akan bagi kita satu bentuk credit facilities yang dipanggil credit card. Kalau awak tengok credit card apa semua tu kan, itu maksudnya dia orang ni bagi kita servis kredit lah. So dia berbeza dengan debit card Debit card tu dia basically dia tarik duit directly daripada saving account awak kalau awak bayar guna debit card. Kalau credit card, kalau awak tak ada duit, maksudnya kalau credit card ni bank bayarkan dahulu untuk awak menggunakan kredit tu. So dia akan charge awak interest lah kebiasaannya penggunaan bank tu. So biasanya kalau credit card ni dia ada limit. Kalau contohnya kita buat credit card dengan bank kata limit credit card awak RM10,000 katakanlah, RM10,000. So inilah limit yang awak boleh guna untuk credit card tu. Awak tak boleh berbelanja lebih daripada RM10,000 menggunakan kredit tu. So lepas awak dah guna duit, setiap bulan dia akan charge lah interest. So if a customer or credit card owners ataupun holders uses the credit card in transaction, the bank will pay the seller first. Bank akan bayar dulu dekat penjual, and the customer will pay the bank within a certain period of time. Simple je. So biasanya awak nak apply credit card ni ada syarat-syarat lah. So syarat yang pertama, untuk apply credit card awak kena berumur 21 tahun ke atas. Soalan ni kadang-kadang dia keluar dekat objektif. Dia akan bagi berapakah syarat nak apply credit card. Itu tulis 18 tahun, 24 tahun. So, awak kena pilih lah 21 tahun. Yang betul lah. So tak susah pun. Minimum income of RM24,000 per annum ataupun per year lah. Jumlah gaji tahunan awak, kalau awak campur-campur tu totalnya RM24,000 setahun. So minimumnya basically awak kena ada at least gaji awak RM2,000 sebulan. Baru awak boleh apply untuk credit card. Ni sebagai jaminan lah, kalau awak gaji rendah awak nak apply credit card, bank pun takut kan nak bagi pinjam. Lepas tu kena ada slip gaji or supporting documents lah. Okay, yang seterusnya kita ada obligation to comply. Okay, obligations to comply ni maksudnya bila awak dah ada credit card, ini adalah tanggungjawab yang awak kena buat lah. So yang pertamanya, awak tak boleh bagi credit card details awak kepada strangers.
Lepas tu awak kena remember the PIN number. Bila awak ada dapat credit card tu, awak akan dapat PIN number sekali dekat belakang kad tu. Tapi awak jangan record lah PIN number tu, awak kena hafal. Lepas tu, check the transaction in the credit card statement received at the end of the month. Maksudnya apa? Bila kita pinjam, kita gunakan credit card kan, setiap bulan dia akan bagi kita satu bentuk statement lah. Berapa banyak awak guna, berapa banyak interest charge yang dikenakan dan sebagainya. So, amat penting untuk kalau dah apply credit card untuk tengok setiap bulan. Kalau tak, dia punya interest charge tu akan bertambah compounded every month. Tengoklah macam mana. Kadang-kadang dia fix, kadang-kadang dia flat interest, kadang-kadang dia compounded. So kalau tak tengok ni yang akan orang selalu bankrupt tu sebab ni lah, tak bayar on time kan. Kalau guna credit card, sebab tu kalau awak dengar dan awak kata dah besar jangan buat credit card sebagainya. Sebab ni lah. So ada advantage dan disadvantage dia. So yang pertama, advantages of using credit card adalah credit card holder can enjoy reward system in the form of cash rebate or point redemption. So setiap kali awak menggunakan credit card ni, awak akan dapat point lah. Point ni awak boleh tebus. Kadang-kadang dia ada hadiah ikut bulan tu lah, apa hadiah yang bank tu nak bagi. Lepas tu cash rebate. Contohnya awak belanja, katakan bulan tu dia kata ada cash rebate 10%. So awak berbelanja 1,000, katakan awak guna 1,000 guna credit card awak. So awak dapat balik pulangan cash rebate 10%, awak dapat 100. Does not require us to carry a lot of cash. Yalah, awak tak perlu ada cash lah kat tangan awak. Awak pegang kad je lah. Tak adalah awak nak pegang beribu-ribu kat tangan awak kan, nak berbelanja kan. Lepas tu, easy and efficient payment method. Senanglah, awak just swipe je kat awak. So dia mudah nak gunakan tu. Awak tak perlu pergi ATM, keluarkan duit dan sebagainya. Dan yang keempat, kita ada convenience of buying goods and services online. Yalah, mudahlah awak nak online shopping dan sebagainya. Sebab boleh guna credit card. Awak tak perlu kisah berapa baki dalam bank awak kan, sebab dia dah set awal-awal dah limit dia, awak boleh spend berapa. Okay, seterusnya disadvantages. Okay, disadvantages ni yang pertamanya akan ada charges. Yang pertama adalah annual fees. Maksudnya bila awak apply credit card, awak kena bayar charge tahunan. Macam service charge tahunan yang kena bayar dekat bank. Lepas tu kita ada finance charges ataupun interest. Ini macam saya cakap tadi, awak ada 10,000 limit. Awak gunakan beberapa ribu lah daripada satu bulan dalam sebulan tu. So dia akan charge interest based on berapa banyak awak guna. Lepas tu kita ada juga cash advance interest charges and late payment. Ini maksudnya kalau awak lambat bayar dan sebagainya lah, awak lambat bayar bulanan punya daripada bank credit statement tu kan. Setiap bulan dapat credit statement. Berapa banyak awak guna, berapa banyak interest yang awak dikenakan. So kalau awak lambat bayar dan sebagainya, awak kena charge, extra charges lagi. Okay, itu disadvantage je lah. Kiranya banyak lah dia punya charges tu. Kalau awak apply credit card ni, memang dia mudah tu, memang mudah nak guna. Awak swipe dia duit kan. Awak tak perasan pun awak kena banyak charge. So yang kedua kita ada overspending. Ini yang paling bagi one of the main cause of bankruptcy kat Malaysia ni, yang kebanyakannya orang berumur 20 tahun ke 30 tahun yang bankrupt sebab menggunakan credit card. So dia orang overspending. Katakan credit card dia 10,000 tapi gaji dia sebulan 2,000. Bulan ni dia belanja, katakan dia guna credit card dia sampai 5,000 contohnya lah 5,000 dia guna. Gajinya 2,000 je. Lepas tu dia nak bayar balik bulan depan, masih tak cukup nak bayar. So bila tak cukup, dia punya interest tu makin bertambah. Jadi lama-lama dia tak mampu nak bayar dia punya credit card tu. Lepas tu dia bankrupt lah. Oh, ni yang ketiga typo. Tiga. Okay, some stores do not accept credit card payment. So kenapa ada banyak kedai yang tak terima credit card payment ni? Sebab bukan sahaja penggunaan credit card ni mudah untuk pengguna macam kita, tapi dikenakan charge. Dia juga mudah untuk kedai-kedai ni untuk terima duit. Contohnya kita berbelanja beribu-ribu kat kedai kan, contohlah ada orang berbelanja dia beli handbag ratus-ratus kan. Bank ni malas, kedai-kedai ni malas nak simpan duit yang banyak-banyak tu, malas nak terima duit. So bila masuk credit card, dia akan terus masuk ke dalam akaun kedai tu. So bila masuk ke dalam akaun kedai tu pun automatically di-charge juga oleh bank untuk keluarkan duit yang masuk tu. Faham tak? So basically banyak kedai dia orang tak nak bayar percentage yang kena dikenakan oleh bank sebab penggunaan credit card.
So diorang pun tak terima credit card lah, diorang terima cash ataupun debit je. Okay, ada yang tak faham? Faham cikgu. Faham Okay. So seterusnya kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan debts ataupun hutang. So hutang is basically the amount of money that has been borrowed, yang awak pinjam tapi belum dilangsaikan. So if the transaction is made using a credit card, the credit card will converted into debt. So basically kan awak bank bayarkan dahulu. So basically bank bagi awak kredit, awak lepas tu kredit apa banyak yang awak guna tu akan basically bertukar menjadi hutang lah. So a personal budget is estimated income and expenditure. So basically bila awak nak ada credit card ni, awak kena ada personal budget lah supaya awak tak tak terjatuh ke jurang bankruptcy. So personal budget ni amat penting lah. Awak kena ada plan macam mana nak manage awak punya duit. Cikgu. Ya. Ada orang tengah tunggu kat lobi. Ada orang tengah tunggu kat lobi? Cikgu. Ramai tadi. Saya dah auto accept dah. Okay, sambung balik. So personal budget is estimated. Okay, personal budget ni penting supaya awak tak bankrupt lah ataupun awak tak lari budget bila awak nak berbelanja. So personal budget is estimated income, berapa banyak gaji yang awak ada dengan expenditure, berapa banyak penggunaan duit yang awak nak guna pada bulan tu. So ini adalah praktis yang sangat bagus lah dan digalakkan. Sebab apa? Sebab dia akan bantu awak untuk plan spending prudently, secara wisely lah basically. So avoid overspending, jangan bantu awak untuk save yourself lah daripada bankrupt. Okay, tu personal budget. Kadang-kadang benda ni tanya dekat objektif, so rugilah kalau awak tak dapat jawab. Okay, how to manage credit and debt wisely. So macam mana nak uruskan credit and debt wisely ni? Yang pertamanya kita ada credit card user need to settle the debt payment within the period stipulated by the bank to enjoy interest-free period. Maksudnya bila awak dapat bank statement tu, kan, kalau awak bayar berapakah jumlah yang dikenakan tu, awak boleh enjoy interest-free period. Biasanya interest-free period ni adalah 15 ke 20 hari daripada tarikh bank statement yang dikeluarkan. Lepas tu yang kedua kita ada pay the outstanding balance listed on the credit card statement lah. Ini biasalah, bayarlah balance yang awak dikenakan tu. Lepas tu the minimum amount paid by credit card holder provides opportunity for the bank to charge interest. Ini dia basically bagi tahu awak kena bayar ada sejumlah minimum amount yang awak perlu bayar untuk mengelakkan awak dikenakan charge extra yang lain. Dia ada charge-charge yang berlainan lah. So awak kena bayar minimum amount. Kebiasaannya minimum amount ni adalah dalam 5% ataupun RM50. Okay, nanti kita akan masuk lah ke slide seterusnya, akan explain benda ni. So pay within the cash discount period for payment of debt. Ini cash discount period ni dia tak tentu, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak, diikut credit card yang awak apply tu lah dengan bank. Okay, ini yang penting saya dah highlight yang warna merah ni, ini awak kena tahu. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi tahu awak berapa persen ni. So ini yang awak kena macam general knowledge lah. Kalau awak, tapi awak form 3 kan, awak tak buka bank lagi, tapi tak apa, awak kena tahu benda ni sebab awak akan tahu, awak perlu tahu juga nanti. So kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi. Yang pertamanya kita ada apa? Credit card holder. Okay, saya baca dulu. Impact of minimum and late payment of credit card. Macam saya cakap tadi, kita kena bayar minimum amount ataupun kita akan dikenakan late payment charge. Minimum amount ataupun kita akan dikenakan late payment charge. So card holder will receive financial statement for the credit card monthly, setiap bulan. The card holder should pay the statement balance immediately to avoid charges. Kena bayar secepat mungkin. So the bank usually give flexibility to allow payment called interest-free period. Okay.
So biasanya 15 ke 20 hari ikut soalan. Kadang-kadang soalan bagi 15, awak kena kira 15 hari lah. Kalau soalan bagi 20, 20 lah. So kalau dia tak bagi tahu, awak ambil je lah 20 hari. So to get this interest free period, the card holder must make a minimum payment of 5% of the total balance. Kurang-kurangnya 5% daripada jumlah yang awak gunakan. Ataupun minimum of RM50. So katakan awak nanti kita tengok macam mana nak pilih macam mana antara 5% ataupun RM50 ni. Yang keempat kita ada apa? If there is still balance of the latest amount upon expiry of the interest free period, card holder must pay interest to the bank, usually 15% to 18% at daily rate. Maksudnya apa? Okay, katakan awak dapat bank statement. Lepas tu awak bayar 5%. Okay, tapi untuk bulan tu awak masih kena bayar sampai habis dulu yang berapa banyak awak guna tu. Kalau dah habis dah interest free period yang 20 hari ataupun 15 hari daripada bank statement tu, awak akan dikenakan interest sebanyak 15% ke 18% sehari. Maksudnya memang akan banyaklah interestnya. Lagi lama awak tangguh nak bayar, lagi banyak interest yang dikenakan kat awak. So if no payment is made at all, kalau awak tak bayar langsung, maksudnya awak tak bayar yang minimum payment yang 5% tu, lepas tu awak tak bayar interest dan sebagainya, awak akan dikenakan late payment charges of RM10 ataupun 1% from the total outstanding balance. Kiranya ada basically ada 3 benda lah awak kena tahu. Yang pertamanya minimum payment, yang keduanya interest, dengan yang ketiga kita ada late payment. Rasanya calculation ni kira 3 benda ni je lah. Okay. Mari kita tengok example 15 dulu. Dia kata apa? Encik Syed bought an air conditioner, the Blackcon, at RM3,200 at 15 July 2018. He lacked RM1,200 in cash but has Bank Cemerlang credit card. He was aware that the shortage of cash would be paid at the end of the month when he received the salary. So dia beli aircon dengan harga 3,200 tapi dia tak cukup 1,200. Tapi dia tahu dia boleh guna credit card dan berapa banyak yang dia guna tu dia boleh bayar pada hujung bulan dia dengan gaji. So apakah credit facility can be used by Encik Syed to overcome the shortage of money? So ini simply kita cakap credit card facility. Dia boleh gunakan service credit card. State the advantages and disadvantages of the payment method you specified at answer A. So, apakah advantages dengan disadvantages dia? Kita boleh cakap it is easy and convenient to use credit card lah, sebab dia tak perlulah pergi bank dan sebagainya kan nak keluarkan duit ataupun pergi pinjam daripada orang. To use. Okay. Dia nak disadvantages juga. Disadvantages dia kalaulah if Encik Syed forget, dia terlupa nak bayar, memang dia cakap dia sedar dia boleh bayar hujung bulan dengan gaji dia. Tapi tiba-tiba terlupa. If Encik Syed forget to pay, dia akan dikenakan charge tambahan. He will need to pay extra charges ataupun interest. Charges and interest lah terus. And interest to the bank. Alright. Boleh lah. Okay. Soalan 16. Dia kata apa? Encik Ahmad received his credit card statement for January 2019 from Bank Sentosa. The statement shows that Encik Ahmad has a current amount ataupun outstanding balance of 5,200. Maksudnya dia kena bayar 5,200. So it is assumed that Encik Ahmad did not use his credit card in February. So ini adalah credit card statement Encik Ahmad untuk bulan Januari.
So what is the minimum payment need to be paid? Okay, berapakah jumlah minimum yang perlu dibayar? Saya cakap tadi sekurang-kurangnya 5% ataupun RM50. Okay. So basically awak letak je lah. Contohnya current amount lah. Current amount dikeluarkan info. RM5,200. So 5% daripada from current amount adalah 5% darab RM5,200. Awak akan dapat RM260. Okay, sekarang ni RM260 ni dia lagi besar daripada RM50. So awak kena bayar yang lagi banyak. Macam inilah bank buat bisnes. So minimum payment need to be paid is RM260. Okay. Kalau dia lagi besar daripada RM50, awak kena bayar lagi besar. Katakanlah awak kira 5% tu, tiba-tiba soalan tu ikut soalan lain lah. Awak bayangkan awak kira 5% tu, awak kira dapat RM40. Kalau dia lagi rendah daripada RM50, awak kena bayar RM50. Kalau lagi banyak daripada RM50, awak kena bayar yang jumlah yang lagi banyak. Okay. Okay, sekarang ni tengok B pula. B dia kata apa? B dia kata, if he makes a minimum payment, dia bayar jumlah minimum tu for January, the statement date is 15 days from the expiry date for the interest free period. Maksudnya dia boleh dapat interest macam mana? The statement date is 15 days from the expiry date of the interest free period. What is the balance show in his February statement? So basically ini adalah awak kena kira dia punya interest. Awak kena kira interest dia sebab ini adalah 15 hari selepas statement tu dikeluarkan. So macam mana awak nak kira interest dia? So kita kena check lah berapa baki dia kena bayar. So outstanding balance adalah RM5,200. So dia bayar minimum tadi RM260. Awak akan dapat RM4,940. Okay, berapa charge yang akan interest charge yang akan dikenakan adalah daripada jumlah yang selepas awak dah bayar minimum payment tu. Awak jangan kira interest charge tu based on RM5,200. Awak kena tolak dulu yang awak dah bayar 5% tu. Okay, sekarang nak kira interest charge ni formula dia lebih kurang macam yang waktu kat savings 3.1 tu. Siapa ingat formula interest? I sama dengan PRT kan? Ini yang bank bayar pada kita kalau kita buka saving account. Tapi formula yang sama kita boleh guna untuk kira interest berapa banyak kita kena bayar kepada bank kalau kita pinjam. Ya, interest charge adalah P berapa? RM 4,940 darab. Okey, berapa charge? Macam saya cakap tadi, kita ada minimum payment 5% ataupun RM50. Kalau interest charge biasanya dikenakan 15% ke 18%. So kalau soalan tak bagi berapa persen interest charge yang dikenakan, awak ambil yang paling besar je lah, 18. Tapi biasanya soalan kalau dalam final exam ke apa akan diberikan lah. Kalau tak awak tanya je lah cikgu berapa ni. Kalau cikgu pun kata tak tahu, awak kena tahu sendirilah antara 15 ke 18. So kita ambil 18 lah soalan ni. Yang paling besar 18/100 darab T. T adalah time, dalam tahun. Time in year. So dia bagi kita tarikh harinya adalah 15 hari. Sebab interest charge untuk credit card dikenakan awak on daily basis. Hari ni awak tak bayar, awak tangguh sehari dia akan bertambah interest charge tu. So dia dah 15 hari daripada statement date.
So 15 hari nak tukar kepada tahun, macam mana? Bahagi 365 hari. Sebab setahun ada 365 hari. So 15 bahagi 365 hari. Awak kena convert kepada year. Sebab formula I equals to PRT tu macam tu. RM, masuk kalkulator awak akan dapat RM RM36.54. Okay. Seterusnya, what is the balance show in his February statement? Berapakah balance yang ditulis, yang tertera pada statement dia pada bulan Februari? So kita dah tahu ini baki, outstanding balance-nya adalah 4,940. Ini interest charge yang dikenakan. So nak kira baki yang balance untuk Februari, basically tolak je lah. So balance in February is equals to RM. Tolak dah, tambah 4,940 tambah charge yang dikenakan RM36.54 bersamaan dengan RM RM4,976.54. Berapakah baki dia campur dengan interest charge dia. Okay. Kita tengok C pula. C pula dia kata apa? If he miss his payment on January. Ada if. Maksudnya dia tak bayar langsung bayaran pada bulan Januari. What is the balance show in his February statement? So kali ni dia tak bayar langsung. So kita start dengan check outstanding balance dulu lah. Outstanding balance dia adalah 5,200. RM 5,200. So interest yang dikenakan, interest charge yang dikenakan adalah RM 5,200. Formula dia I equals to PRT darab 18%. Sebab soalan tak bagi, kita anggap dia 18%. Darab dengan 15 hari. 15 per 365. Awak akan dapat interestnya RM 38.47. Kalau kat B tadi 5,200 tu kita tolak dengan minimum payment. Kalau dekat C ni dia tak bayar langsung. Dia miss his payment. Maksudnya awak tak payahlah tolak minimum payment tu, yang 5% tu. Sebab tu dia terus macam ni je. Okay, sekarang ni bila dia tak bayar langsung, maksudnya dia dikenakan late payment charge. Late payment charge adalah 1% ataupun RM10. So late payment charge awak kena kira lah mana lagi tinggi. Of 1% dengan 1/100 daripada satu late payment charge ni dia kira bukan daripada 5,200 saja tau. Dia tambah sekali dengan interest yang dikenakan tu. So bank ni memang jahat sikit lah. Dia kalau dia boleh buat untung, dia buat untung. So late payment ni dikenakan daripada jumlah outstanding balance tambah dengan interest charge. Kalau awak tertinggal interest charge, salah lah, dia akan jadi salah. Awak kena mahir lah step dia ni. So nak mahir kena buat latihan. Okay. So sekarang ni kita dah tahu outstanding balance, interest dia, tahu berapa banyak late payment charge dia. Sekarang ni RM52 ni dia lagi besar daripada RM10. So kita akan pilih RM52.38. Katakanlah soalan lain dia lagi rendah daripada RM10, awak kena bayar RM10. Sebab soalan ni lagi besar, awak kena pilih yang lagi besar lah. So balance yang kena bayar, balance show ni in February. In Feb adalah berapakah outstanding balance dia? 5,200 tambah interest charge yang dikenakan RM38.47. Lepas tu tambah dengan late payment charge RM
RM52.38. Masuk kalkulator, awak akan dapat RM RM5,290.85. Okay, faham Ada yang tak faham? Nak tanya soalan ke? Faham Okay, mari kita tengok example 17 pula. Okay, Mrs. Chin wants to buy a French-made handbag online. Mr. Chin ni dia nak beli handbag online. So she surf the internet and find two interesting promotion. Dia nampak ada promotion lah orang jual handbag. So company L in Singapore offers promotional price of Singapore dollar 250 Singapore dollar. For orders outside of Singapore, 50 Singapore dollar shipping charges apply. Maksudnya ada charge shipping lah, penghantaran sebanyak 50 Singapore dollar. So company V pula dekat Malaysia offers promotional price of RM799. Delivery is free for all orders to local addresses. Kiranya tak ada delivery charge lah. So Miss Chin intends to make payment by credit card and she understands that the bank will charge an additional 1% on each transaction from abroad. So bank akan kenakan 1% extra dari kalau dia nak buat pembayaran ke luar lah, luar negara. Contohnya ni kat Singapura, kiranya luar Malaysia lah. Assume the current exchange rate of Malaysian ringgit is RM1 ringgit to Singapore dollar 34 sen. So, as a wise consumer, which offer should Miss Chin choose? Antara offer A ataupun offer B ni. Justify your choice. So, macam mana kita nak buat? So, basically, kita kena kira lah berapa charge yang dikenakan kalau Miss Chin guna credit card untuk Singapore tu. Sebab yang lokal ni dia dah tak ada charge extra kan. Itu boleh letak dulu untuk company V yang kat Malaysia dulu. Company V Malaysia lah, lokal. Dia kena bayar RM799 sahaja. Tak ada extra charges, tak ada shipping charges. Kalau dia beli dekat luar negara, dekat company L dekat Singapore, price-nya adalah dia bagi tahu 250 Singapore dollar. Singapore dollar 250. So basically awak kena convert lah, kalau awak nak bandingkan, awak kena convert lah Singapore dollar tu kepada ringgit. So awak ada RM1 sama dengan Singapore dollar 0.34. Kalau Singapore dollar tu 250, berapakah nilainya dalam ringgit? Ni basically ratio je lah. So macam mana nak buat ratio kalau awak ingat lagi? So basically awak boleh lah letak X over RM1 sama dengan 250 Singapore dollar over 0.34. So basically X sama dengan 250 per 0.34 darab 1. So basically untuk convert Singapore dollar 250 ni, awak kena darab 1 per 0.34 lah. Ada yang tak faham tak ratio? Semua faham jika ratio kan? Faham cikgu. Faham cikgu. Katakanlah, saya takut juga awak tak faham konsep ratio ni. Okay, simple je ratio. So dah tahu dah macam nak convert, awak darab je lah 1 per 0.34. Awak masuk calculator, awak akan dapat nilainya adalah RM735.29. Nampak macam lagi murah kan kalau banding dengan Malaysia. Kat Malaysia 799. Tapi awak kena tahu dia charge 1% extra daripada bank ni charge kan untuk penggunaan credit card tu. Lepas tu ada extra shipping charge 50 Singapore dollar. So kita boleh letak dulu lah 1% tu. So 1%
daripada transaction ni adalah basically 1% darab RM RM735.29. Awak akan dapat RM7.35. Lepas tu kita tukar shipping charge pula. Shipping charge adalah 200 Singapore dollar 50 Singapore dollar. Sama juga darab 1/0.34, awak akan dapat RM 147.06. So total dia kena mesti kena bayar kalau dia beli daripada company L dekat Singapore. Total payment adalah RM 735.29 tambah RM7.35 tambah RM 147.06. So dia akan dapat totalnya RM 889.70. So bila dah tambah semua charges yang dikenakan, jumlah yang mesti ni kena bayar adalah 889.70. Nampak tak? Daripada 735 ni jadi 800 lebih. So basically mesti dia nak pilih company L ke company V? L. Ya. Ya salah. Kalau dia pilih L, dia kena bayar lebih lah. Tak muat lah saya padam yang kat ratio ni lah. V cikgu, V. V. So kalau dia kena pilih company V. So basically awak nak tahu difference je, awak boleh je nak kira difference sama dengan RM 889.70 tolak RM 799. So bezanya adalah RM90.70. So dia pilih company V. So Miss Jin, sebab dia suruh awak pilih kan, Miss Jin should choose company V because sebab dia suruh awak justify your choice. She can save RM 90.70. So inilah jawapan awak. Maafkan saya. Alright, faham Senang je. Faham. Faham cikgu. Faham. Seterusnya mari kita tengok how to calculate loan repayment and installment. Loan repayment and installment ni apa? So loan repayment tu basically pinjaman lah. Kalau banyak wang pinjaman, dan installment tu basically ansuran. Okay. So bila awak pinjam, awak boleh bayar secara ansuran. So each loan will be charged interest. Setiap loan akan dikenakan interest, setiap pinjaman akan dikenakan faedah. Two methods to calculate loan interest are flat interest and interest on balance. So ini konsep dia ni lebih kurang macam waktu kita belajar savings hari tu, simple interest dengan compounded interest. Dia lebih kurang konsep yang sama. Cuma bezanya kali ni kita bayar kepada bank. Kalau yang savings tu bank bayar kepada kita. So flat interest is interest rate will be calculated on the original loan amount over the term of the loan. So the amount of interest charges per month is fixed. So maksudnya dia macam nanti saya akan tunjuk macam mana. Dia konsep dia macam simple interest je, simple je yang ni. Interest on balance is interest charge each month. Dia kira interest tu setiap bulan depending on the amount balance for that month, bergantung kepada berapakah balance pada bulan tersebut. Since there is installment payment, the amount of the loan balance will be reduced. Bayar secara installment setiap bulan. So nanti kita akan tengok macam mana cara nak kira dia. So yang ini dia tak sama macam compounded interest dalam savings. Untuk interest on balance ni, sebab dia tak ada formula. Kita boleh guna formula untuk flat interest, ada formula.
Lepas tu 5 dia kata apa? Priority is given to settle the interest amount in that month. Then the balance is used to settle the outstanding balance of the loan amount. Okay. Kita tengok example lah, tengok soalan senang sikit kot awak nak faham. So Mrs. Lim bought a car worth RM80,000 on credit. So dia beli kereta yang bernilai RM80,000 menggunakan kredit card. So she pays, sebelum dia guna kredit tu, she pays 10% down payment. Maksudnya dia bayar duit muka. Down payment ni adalah duit muka. And the balance is payable in installment over 6 years. Bayar installment selama 6 tahun. The flat interest rate imposed by the bank is 4% per annum ataupun per year. What is the amount of prepayment? Berapa banyak yang perlu bayar? And the monthly installment payable by Mrs. Lim. So, berapakah banyak jumlah yang perlu dibayar oleh Mrs. Lim dan berapakah monthly installment? Ada dua benda yang awak kena kira. So, macam mana nak buat? So, basically, kita boleh tengoklah, dia kata dia dah bayar 10% down payment ataupun duit muka. Kita boleh kira dulu balance berapa yang tinggal. So, balance berapa yang tinggal, awak boleh kira. Basically, tolak je lah. Loan balance is equals to RM80,000 tolak 10% daripada 10% down payment. So 10% daripada 80,000 adalah 10% darab 80,000 ataupun 8,000 lah. Sama dengan 80 tolak 8,000, awak akan dapat RM72,000. Okay. Ini adalah loan balance dia. So, kita tengok interest dikenakan adalah 4% per year. So, kita kira interest. Formula yang sama, I equals to PRT tadi. Interest charge adalah RM72,000 darab 4% darab dalam tahun 6. So 6 je lah. 6 years. So masuk kalkulator, awak akan dapat RM17,280. So ini adalah interest yang dikenakan. Banyak kan? So nextnya, berapakah total yang perlu dibayar, total amount? So tambah je lah. Total repayment, jumlah yang perlu dibayar balik adalah RM72,000 tambah dengan interest charge RM17,280. So masuk kalkulator, awak akan dapat RM89,280. Okay, part ni part ni awak tahu ini interest ni adalah I sama dengan PRT. Atas ni basically balance amount lah, balance amount. Bukan balance amount, dia satu sejumlah loan balance, satu balance yang kita kira interest based on benda tu. So dalam buku rujukan ataupun dalam sesetengah buku, dia akan bagi awak formula tau. Tapi formula dia A sama dengan P tambah PRT. Saya sebenarnya tak berapa suka tau guna formula A sama dengan P tambah PRT ni, sebab dia tak valid kalau soalan tu berubah. Katakan ada bayaran lain, awak kena tambah lagi benda lain, extra charge tu. So formula ni dia akan berubah mengikut bentuk soalan. Tapi kalau soalan untuk simple interest macam apa, mudah macam ni kan, bolehlah nak guna A sama dengan P tambah PRT ni. So basically dia just kira ini untuk kira P, ini adalah PRT. So formulanya adalah A sama dengan P tambah PRT. Benda yang sama je. Tapi kalau awak faham konsep ataupun awak faham apa yang awak tengah kira, awak tak perlu nak hafal formula pun sebenarnya. So kalau soalan dia bagi awak formula, awak boleh dapatlah step dia. Boleh tengoklah pada formula tu, ini mungkin step nak kira kan soalan. Tapi saya
tak galakkan awak hafal lah formula ni. Saya suka awak faham konsep dia. Faham macam mana nak kira. Tu formula lah. Sebab soalan dia boleh berubah. Kadang-kadang dia ada charge yang lain yang tak ada dalam formula tu, awak akan tertinggal. So kita dah ada total repayment amount. So seterusnya kita kena kira monthly installment. Berapakah bayaran ansuran bulanan. So monthly payment adalah RM, kita ambil total tadi 89,280. Awak bahagikan dengan berapa banyak bulan yang awak ada. So installment ni dia kata akan dibayar secara ansuran selama 6 tahun. So 6 tahun awak kena tukar kepada bulan, darab dah 12 bulan. Sebab awak kena kira monthly installment. Ansuran bulanan, bukan yearly installment. Kalau awak bagi 6 je nanti akan jadi yearly installment lah. So monthly installment dia adalah RM 1,240 per month. Sebulan. Faham Harap awak faham lah. Okay. Tengok ni soalan yang sama juga, lebih kurang. Tak ada beza pun. Okay. Contohlah awak nak guna formula yang tadi saya cakap kan. Kalau soalan macam ni awak tengok dia ada sejumlah amount. Sejumlah amount, lepas tu ada interest. Lepas tu dia ada period. 7 years. So ini adalah soalan yang mudah, so awak boleh guna je formula tadi. Kiranya tak ada lah extra charge kan, awak boleh gunalah A sama dengan P tambah PRT. Tapi kalau awak faham konsep, awak tak perlukan formula pun. So amountnya adalah RM 10,000, principal dia 10,000 tambah RM 10,000 darab 4% R kan, 400 darab time, kami nak adalah 7. So masuk kalkulator awak akan dapat 10,000 tambah 2,800. So RM 12,800. Soalan simple awak boleh guna formula. Kalau soalan tu tak ada, soalan tu ada macam extra charges, awak tak boleh guna sebab awak akan kena tambah lagi kat ujung ni apa benda dan sebagainya. Faham tak? Kalau awak faham konsep, awak boleh kira asing-asing. Kira interest dulu, lepas tu awak tambah je lah amount. Sama je sebenarnya. Okay, sekarang awak dah tahu total amount dia, awak boleh kira installment bulanan lah. So monthly installment adalah RM 12,000 tadi, amount tu bahagi dengan berapakah jumlah bulan. So awak ada 7 tahun darab 12 bulan sama dengan RM 152 ringgit 38 sen per month. Unit penting Okay. Mudah je. Ya. Monthly installment tu kan, dia tu nilai yang dia kena bayar balik setiap bulan. Ini ansuran yang dia kena bayar setiap bulan. Yang ini bukan credit card tau. Ini kita dalam hutang. Kita hari ni subtopik 3.2 kita ada credit and debts kan. Kalau credit cards dia adalah minimum apa semua yang 5% dan sebagainya tu. Itu bahagian credit cards. So kali ini just pembayaran hutang, loan repayment. Okay. So kena faham lah, katakan dia bagi tahu dia guna credit card, biasanya dia akan bagi tahulah. So cara untuk kira dalam credit card dia berbeza lah. Okay, tengok example 21. Amira wants to buy a car and has paid a deposit of RM 4,800. The balance will be settled through a vehicle loan. Dia bayar deposit
4,800 ni basically adalah duit muka dah ataupun down payment dia. The balance akan dibayarkan dengan pinjaman. So pinjam bank lah. So jumlah harga keretanya adalah 48,000. State the advantages and disadvantages of the vehicle loan chosen by Amira. So basically ni soalan explanation je. So advantages dia kita boleh cakap. Yang pertamanya, Amira can own the car lah. Dia boleh memiliki sebuah kereta dengan bayaran yang murah. Sebab dia bayar duit muka je. Amira can own the car. Dia boleh terus guna. Tak payah ada kumpul duit bulan-bulan dah cukup 48,000 baru nak beli kereta. By paying, sebab dia pinjam bank, dia kena bayar monthly installment lah. So dia tak terbeban. Installment. Without needing to pay the full amount. Kalau nak handsome sikit ayat dia kan. Needing to pay full amount. Okay, two advantages kalau dia pinjam loan. So disadvantages dia bila kita pinjam duit yang banyak, interestnya pun akan jadi banyak. Interestnya akan lagi lama kontrak pinjaman tu, lagi banyaklah interest dia. So basically disadvantages ni adalah Amira need to pay high interest charge. Interest charge. Okay. Kalau nak lagi awak boleh carilah benda ni. Apa advantages dengan disadvantages ni. Tapi ni yang basic lah. So tengok example 20. Okay, tadi kita belajar fixed interest fixed interest. Flat interest. Tadi kita belajar flat interest. Flat interest tu dia macam simple interest waktu saving tu. So sekarang ni kita nak tengok interest on balance punya soalan. Soalan yang bukan menggunakan teknik flat interest. So basically ni lebih kurang macam compounded interest tu lah. Cuma dalam compounded interest, kita boleh simplify menggunakan formula yang macam value tu, MV tu. Tapi dalam interest on balance, bila kita nak bayar hutang, dia tak boleh buat macam tu. Dia tak semudah tu lah. So kita tengok macam mana nak buat. Kita baca soalan dulu. Encik Harif obtain a personal loan, dapat pinjam loan sebanyak RM10,000 from Bank Mulia with an interest rate of 6% on the balance. Okay, interest rate dia adalah 6%. Lepas tu the repayment period is 7 years while the monthly installment is RM150. Calculate the total amount of interest payable by Encik Harif for the first 3 months. Berapakah jumlah interest yang perlu dibayar oleh Encik Harif ni dalam 3 bulan yang pertama. So target kita nak kira interest pada bulan pertama, interest yang pertama, interest yang kedua dengan interest pada bulan yang ketiga. Ini target kita, apa yang kita nak kira. Awak kena baca soalan betul-betul. So macam mana nak kira? So basically awak kena kira dia month by month lah. Satu bulan ke bulan seterusnya. So basically awak kena kira bulan yang pertama dahululah. So bulan yang pertama kita ada, kita boleh letak first month contohnya. First month. Interestnya adalah formula interest I equals to PRT. So P-nya adalah 10,000. 10,000. 10,000. Darab rate-nya adalah 6%. 6% darab time. Time-nya sebab kita kira bulan, 1 bulan. Interest untuk 1 bulan. So time-nya adalah 1 bulan. 1/12. Sebab formula kita I equals to PRT tu, T tu dalam tahun. 1 tahun ada 12 bulan. So 1/12 untuk convert 1 bulan tu kepada unit tahun. So RM 50 ringgit. Ini yang pertama lah. So basically kita dah tahu jumlah interest pada bulan yang pertama. Nak kira interest pada bulan kedua macam mana pula? Okay, sekarang ni
dia akan jadi agak rumit sikit lah, taklah rumit sangat sebenarnya. So kita basically kena kira berapakah loan yang terhasil pada bulan pertama tu. So loan pada bulan pertama tambah dengan interest tadi, loan at the end of first month adalah RM10,000 tambah RM50. Awak akan dapat RM10,050. Ini adalah jumlah pembayaran yang perlu dibayar oleh Encik Haris pada bulan pertama. Lepas tu dia kata monthly installment ataupun ansuran bulanan yang Encik Haris bayar adalah 150. So setiap bulan Encik Haris ni dia bayar 150. So balance yang tinggal lepas dia bayar 150 tu, balance after first payment, after first installment adalah RM10,050 tolak RM150. Awak akan dapat RM9,900. So ini adalah balance yang tinggal selepas kita buat pengiraan pada bulan pertama. So bila nak masuk bulan yang kedua, bila awak nak masuk second month, awak punya amount dah berubah. Dia bukan 10,000 tadi dah. Dia sebab ini bukan flat interest tau. So pengiraan dia daripada bulan ke bulan. Dia interest on balance. Dia berdasarkan balance pada bulan sebelum. So interest awak untuk bulan kedua basically I sama dengan jumlah prinsipal awak akan berubah menjadi 9,900. Darab rate yang sama, darab time untuk bulan kedua. Bulan kedua pun masih sebulan kan. Sama dengan RM RM49.50. So kita follow the same step. So dia nak first 3 months, 3 bulan yang pertama. So kita kena follow step yang sama lah supaya kita boleh masuk bulan yang ketiga. So loan, total loan at second month adalah RM9,900 tambah RM49.50. Awak akan dapat RM9,949.50. So balance-nya kita kena tolak lagi installment untuk bulan kedua. Balance-nya after installment adalah tolaklah RM9,949.50 tolak 150. Awak akan dapat RM9,799.50. Tak habis lagi. Kena kira yang terakhir untuk bulan ketiga, third month. Tapi kita tahu dah kita nak kira interest je. Interest yang pertama kita dah ada tadi RM50. Interest yang bulan kedua kita ada tadi RM49.50. Sekarang kita nak kira interest bulan ketiga. So basically awak hanya perlu kira dia punya interest sajalah. Benda yang seterusnya balance dengan loan amount tu awak tak payah kira dah. So I sama dengan prinsipal awak yang baru adalah RM9,799.50 darab 6/100 darab 1/12. Awak akan dapat RM49. So awak dah ada ketiga-tiga interest tiga-tiga interest yang awak nak kira. So soalan suruh calculate total amount of interest. So basically dia suruh awak tambah sahaja. So total interest adalah RM50 tambah RM49.50 tambah RM49. Masuk calculator awak akan dapat
RM148.50. 148.50 sen. Senang ke senang? Senang je kan? Senang cikgu. Kan dia nampak banyak tapi calculation dia senang je. Formula simple je. I sama dengan PRT. So awak kena faham apa yang awak kira, insya-Allah awak boleh jawab lah untuk chapter ni. Chapter ni kalau awak baca, awak pening bahasa Inggeris kan, contohnya kalau dalam exam nanti akan adalah kita bagilah maksud dalam bahasa Melayu, tapi sebab awak kan student MRSM, awak kena belajar dalam bahasa Inggeris sepatutnya. Sebab tu saya campur-campur, sebab awak tak faham. Bahasa Melayu ni kan rumit sikit, dia punya term-term dia tu ialah interest jadi faedah dan sebagainya kan. So katakan soalan tu bila awak buat latihan tak ada bahasa Melayu, awak jadi tak faham. So sebab tu saya nak praktis awak buat latihan dalam bahasa Inggeris. Jawab pun cuba jawab dalam bahasa Inggeris. Okay. Itu je chapter 3.2 ni, dah habis dah. So basically kita dah habis dah chapter ni. So let's see apa yang kita dah belajar sebelum ni, what we have learned. So untuk credit and debt management, kita belajar credit card Tadi credit card yang ada minimum payment 5%. 5% minimum payment. Ataupun RM50. Lepas tu kita ada, kalau dia bayar lambat sikit, dia kena interest. Interestnya adalah 15% ke 18% sehari. Lepas tu kita ada, kalau tak bayar langsung, dia kena late payment. Late payment 1% ataupun RM10. So tengok soalan lah, baca soalan apa yang awak kena kira. So kita dah tahu minimum dengan late payment. Lepas tu tadi kita belajar loan repayment dengan installment. So loan repayment dengan installment ni awak ada dua lah, flat interest. Flat interest ni formula, konsep dia sama macam simple interest dalam savings tu lah, macam saya cakap tadi. Dengan interest on balance yang bayar daripada bulan ke bulan. Biasa soalan akan bagi tahulah. Kalau soalan tu simple je, guna flat interest je lah. Kalau macam tadi soalan cakap apa? Soalan cakap pay interest for the first 3 months. Kalau for the first 3 months, macam mana awak nak guna flat interest punya formula kan? Jadi awak tahulah, awak kena kira guna interest on balance punya method. Okay. So chapter summary. Dalam chapter ni kita belajar dua benda, saving and investment. Saving and investment. Lepas tu kita belajar credit and debt. So bawah savings kita ada 3 jenis savings. Saving account, fixed deposit account dengan current account. So semua ni ada advantage dengan disadvantage masing-masing lah. So dalam tu juga kita belajar interest. Interest ni kita ada simple interest dengan compound interest. Lepas tu kita belajar investment. Bawah investment kita ada shares ataupun saham, unit trust. Lepas tu kita ada real estate. Lepas tu kita belajar calculation untuk ROI. So biasanya ROI ni dalam bentuk capital gain lah, duit pulangan ataupun rent, sewa kalau awak real estate punya investment kan. Okay, lepas tu tadi kita belajar credit card, loan, lepas tu bawah loan tu kita ada interest, flat interest dengan interest in debt. Interest on debt. Okay, basically kita dah habis dah chapter ni. Untuk subtopik 3.2 ni awak boleh buat latihan dalam buku teks awak, Mind Test 3.2a dengan dynamic challenge. Dynamic challenge ni bagus kalau awak buat yang 4 dynamic challenge ni. Sebab soalan ni akan betul-betul menguji kefahaman awak lah untuk chapter 3 ni. So kalau awak ada apa-apa masalah, awak tak faham ke apa, macam mana nak buat, awak boleh tanya saya lah melalui Telegram. Saya akan cuba bantu. Okay, itu saja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.